Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, pada satu hari kami duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar bunyi satu benda terempah. Nabi tanya, atadruna ma hadha? Nabi kata, hampa tahu tak bunyi apa tu? Qulna. Kata Abu Hurairah, sahabat-sahabat pakai jawab dekat Nabi, Allah wa rasuluhu a'lam. Kami tak tahu, tapi Allah dan Rasul lebih tahu lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadha hajar rumiya bihi fin nar mundu 70 kharifah. Nabi kata, bunyi yang hampa dengar derah tadi tu bunyi satu batu. Yang batu itu dihumban daripada atas ke bawah 70 tahun dulu. Batu besar itu dihumban 70 tahun dulu. Fahuwa yahwi fin naril an. Hari ini Nabi kata sudah 70 tahun. Batu tu baru sampai di dasar dia. Hatta intaha ila qa'riha. Nabi kata, dan pada hari ini batu itu sudah landing di dasar neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni Nabi SAW nak habaq dekat kita, kata neraka ni cukup luas. Luas neraka ini, kalau sekiranya ni ambil seketui batu besar, lempak daripada atas, nak boleh sampai ke dasar neraka 70 tahun. Maknanya kalau sekiranya semua manusia yang Allah buat bagi peluang hidup di atas muka bumi ini, semua masuk neraka, celup. Nabi SAW nak habang, kata neraka disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luas. Kira-kira kalau sekiranya semua manusia yang Allah pernah buat di atas muka bumi ni, kalau manusia ni semua kena masuk neraka, celup. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, api yang hampa duk guna lah ni, api yang kita duk guna buat tanak nasi, api yang kita duk guna buat jerang ayam, api yang kita duk guna buat masak lauk-lauk hari-hari itu, juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Nabi kata, panas api itu cuma 1/70 berbanding dengan api neraka. Api hak kita pernah tengok dalam dunia ni, hak kita pernah tengok, daripada api lighter sampailah kepada api peteri, itu baru 1/70 daripada api neraka esok ni. Bila Nabi SAW kata macam tu, sahabat kata, wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Sahabat kata, ya Rasulullah, api hak duk ada lah ni cukup dah cukup panas dah. Kalau api hak duk buat peteri besi tu, kalau kena kita pun dah cukup azab dah. Kalau Allah guna api tu untuk azab kita di hari akhirat esok, wal'ayazubillah. Kalau Allah guna api peteri tu untuk azab kita di hari akhirat esok pun teruk dah. Nabi SAW kata, fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an. Nabi kata, dah, api neraka tak macam api yang hampa pernah tengok atas dunia ni. Allah akan tambah panas api yang duk ada atas dunia ni, api hak paling panas yang duk ada atas dunia ni, Allah akan tambah 69 kali ganda lagi. Kulluha mithlu harriha. Dan Nabi kata, tiap-tiap tambahan itu sama seumpama amwala. Kalau api dunia yang digunakan untuk peteri itu, tembak mai badan kita tembus, Nabi kata tu masih lagi duduk dalam kategori api dunia. Api neraka esok, Allah akan tambah lagi 69 kali ganda api peteri itu untuk dijadikan bahan azab, untuk nak azab manusia di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, sewaktu Nabi duk bersandar ke aku, menjelang kewafatan Nabi SAW, Nabi dengan Aisyah saja, tidak ada siapa-siapa lagi. Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersandar kepada Aisyah dalam keadaan Nabi SAW menghadapi getir
sakratul maut itu. Aisyah kata, yang aku dengar Nabi sebut, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan dosa. Tuan-tuan, manusia semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat minta ampun kepada Allah lagi. Sedetik, 2 detik lagi nyawa nak tertanggal daripada diri dia. Yang terbit di mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghfirli, ya Allah ampun dosaku. Warhamni, ya Allah kesianlah kepada aku. Wa alhiqni birrafiq. Ini dalam riwayat Al-Bukhari. Di dalam riwayat At-Tirmizi ada tambah sepatah lagi. Nabi kata, wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku peluang untuk bertemu dengan kekasih rapat aku, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Menjelang wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta ampun lagi kalau dia ada dosa. Nabi minta kepada Allah, kesianlah kepada dia. Nabi minta kepada Allah, sudilah berjumpa dengan dia selepas wafat dia. Demikian humble-nya, demikian rendah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, siapalah kita yang tak pernah rasa takut kepada Allah, tidak pernah rasa cemas dan bimbang dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok, Allah berfirman kepada satu orang ahli syurga yang kena azab paling ringan. Dan ramai-ramai ahli neraka ni, dialah yang kena azab paling ringan. Allah kata dekat dia, "Lau anna laka ma fil ardi min syai'." Kalaulah sekiranya segala kekayaan yang ada di atas muka bumi itu hang punya. Hang seorang aja yang mempunyai kekayaan itu. Duit Bill Gates pun hang punya, duit Robert Koch pun hang punya, semua duit, semua kekayaan atas dunia ni Allah bagi dekat hang. Hang punya. Kunta taftadi bih. Tuhan kata kat dia, hang sanggup tak sanggup bagi semua kekayaan tu balik dekat Tuhan dengan syarat Tuhan lepas hang daripada azab hari ni. Padahal dia adalah manusia yang paling ringan azab di hari akhirat, bukan yang paling berat. Azab yang dia kena adalah azab yang paling ringan. Dia tak boleh tahan dengan azab hak paling ringan. Tuhan kata kat dia, kalau sekiranya semua kekayaan yang ada atas dunia hang punya, hang sanggup tak tebus diri hang bagi semua kekayaan tu sampai hang tak ada apa, dengan syarat hang lepas daripada azab yang hang duk kena ni. Qala na'am. Dia kata, sanggup ya Allah. Biar aku tak ada sekupang dalam poket pun tak apa. Janji aku tak mau ni azab ni. Sedangkan azab yang dia kena adalah azab yang paling ringan. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW nak habak kat kita ni, kata azab ni teruk. Azab neraka ni tak terjangka oleh pemikiran manusia. Macam tu punya hadis Nabi SAW bawa mai dekat kita, nak suruh supaya kita ni takut buat dosa. Namun manusia tidak takut kepada ancaman-ancaman yang mai dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, buatlah sesuatu, buatlah something yang boleh menyebabkan kita selamat daripada neraka ini. Paling common disebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Muslim bin Al-Haris At-Tamimi radhiyallahu anhu. Muslim bin Al-Haris, dia kata Nabi SAW pernah satu hari panggil dia, Nabi pesan kat dia. Nabi kata, hang tiap-tiap kali habis bagi salam semayang subuh, Nabi kata jangan lupa sebut sebelum hang bercakap dengan siapa-siapa, sebut Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Nabi pesan dekat Muslim bin Al-Haris At-Tamimi. Nabi kata kat dia, hang lepas semayang subuh, sebelum hang bercakap dengan siapa-siapa,
Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Minta, ya Allah, bagi aku jauh daripada api neraka. 7 kali sebut. Kata Nabi SAW, fa innaka in mitta min yaumika dzalik kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Ditakdirkan lepas sembahyang subuh tu hang mati. Ditakdirkan lepas sembahyang subuh tu, dalam hari siang tu ditakdirkan hang mati. Allah Subhanahu wa taala akan tulis hang sebagai salah seorang yang selamat daripada neraka. Satu simple punya amalan, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali lepas sembahyang subuh. Kalau kita boleh istiqamah dengan amalan yang mudah itu, Nabi SAW kata, nama hang Tuhan tulis dah, hang selamat daripada neraka. Dalam syarah hadis dia kata apa? Dengan syarat hang menjauhi dosa-dosa besar. Demikianlah kata Nabi SAW selepas sembahyang maghrib. Sebelum bercakap dengan siapa-siapa, lepas daripada sembahyang maghrib, sebelum bercakap dengan siapa-siapa, sebutlah di mulut itu, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma ajirni minan nar. Sebut, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta syurga. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku daripada neraka. 7 kali sebut. Nabi SAW kata, fa innaka in mitta min lailatika tilka. Kalau sekiranya hang mati sebelah malam itu, kataballahu azza wa jal, Allah sudah tulis nama hang, laka jiwaran minan nar. Hang selamat daripada neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebahagian ulama hadis mengatakan hadis itu hasan, dan sebahagian ulama mengatakan hadis itu dhaif. Sama ada dia hasan ataupun dia dhaif, dia adalah hadis. Dan dalam bab fadailul a'mal, dalam bab melakukan perkara-perkara fadail, dibolehkan. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan buka dalam kitab Imam Nawawi, nama kitab dia Al-Adhkar. Imam Nawawi kata, harus bahkan sunat beramal dengan hadis dhaif di dalam bab fadailul a'mal. Dengan syarat, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis itu bukan hadis maudhu', bukan sesuatu yang palsu dan direka-reka.